Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali melalui kampung tersebut, orang-orang Yahudi Bani Quraizah ini yang asalnya baik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, patuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi entah macam mana mereka mendapat satu ilham ya, untuk berpaling daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini Allah Taala nak tunjuk bahawa ahlul kitab ini, bila Allah dah sebut walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ya, walan tarda, tidak akan sekali-kali mereka itu redha, ya, dengan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu pada bulan Syawal. Serba salah sebenarnya nak ucap Aidilfitri lagi ke tidak. Kalau Arab dengar kita duk asyik ucap Aidilfitri, dia orang gelak kan. Tapi budaya Malaysia ni selagi tak habis bulan Syawal, selagi tu Aidilfitri lah kan. Tak apalah ya tuan-tuan. Alhamdulillah kita kembali kepada kuliah kita dan juga aktiviti biasa kita setelah mengharungi satu sesi latihan yang cukup hebat, ya, berpuasa selama 30 hari, berqiyam selama 30 malam. Semoga ia memberi kesan yang besar kepada hidup kita selepas daripada berlalunya Ramadan itu, ya. Dan kesan besar itu yang paling utama setelah kita melalui sebarang ibadah, ya, saya memperingatkan diri saya dan juga muslimin dan muslimat sekalian, kesan utama, ya, setelah kita melalui proses ibadah itu tadi ialah kebencian kita kepada maksiat. Ya, kesan yang paling nak kata apa, kalau haji mabrur kan, kalau puasa dan juga ibadah qiyam dan sebagainya ini makbul, ya, maknanya ibadah kita ni tadi dimakbulkan, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ialah kita benci untuk melakukan maksiat. Apa maksiat? Macam-macam maksiat, apa-apa maksiat. Dan kita juga cenderung untuk melakukan ibadah-ibadah mendekatkan diri ataupun taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau itu ada dalam jiwa kita, maka insya-Allah bermakna Ramadan yang kita lalui itu telah memberi kesan berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harapkan semoga kejayaan ini berkekalalah dalam hidup kita. Baik, sebelum Ramadan yang lalu kita dah menyentuh berkenaan dengan peperangan Khandaq, ya, ataupun peperangan Ahzab. Jadi peperangan Khandaq itu berlangsung selama 40 hari lebih. Ada riwayat yang menyebut 44 hari 44 malam, ada juga yang mengatakan lebih daripada itu, ya. Dan penyudahnya ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghantar angin taufan yang bertiup kencang menyapu habis pasukan musuh, ya, diterbangkan dalam masa sekelip mata pada satu malam sahaja, dan berakhirlah peperangan Khandaq itu yang cukup mencabar mental dan juga fizikal umat Islam khasnya, ya. Bayangkan dalam jarak yang hanya 10 meter saja mereka terpisah, macam-macam boleh berlaku, ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perang Khandaq itu sebagai satu ujian spiritual kepada umat Islam ni tadi. Selepas malam kejadian tersebut, ya, malam terakhir itu, selepas itu umat Islam pun dipimpin oleh Rasulullah SAW kembalilah ke Madinatul Munawwarah, ya. Nak kembali ke Madinatul Munawwarah, mereka mesti melalui perkampungan Bani Quraizah, ya. Perkampungan Bani Quraizah itu kat mana?
di belakang bukit mereka tu saja. Ya, umat Islam bertahan di Bukit Silak, maknanya di luar Bukit Silak. Di dalam ataupun di belakang Bukit Silak itu adalah tanah haram Madinah. Maka di depan Jabal Silak ataupun Bukit Silak itulah mereka menggali parit. Ya, jadi bila nak balik, reverse je lah. Ya, pusing belakang balik. Bila balik, melalui perkampungan Bani Quraizah. Bani Quraizah ini adalah sakibaki Yahudi yang terbesar yang masih berada di Madinah setelah dua kaum sebelumnya, iaitu kaum Bani Nadir dan Bani Qainuqa dihalau dari Madinah atas perbuatan mereka mengkhianati negara Madinah itu sendiri. Jadi yang menariknya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali melalui kampung tersebut, orang-orang Yahudi Bani Quraizah ini yang asalnya baik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, patuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi entah macam mana mereka mendapat satu ilham, ya, untuk berpaling daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Taala nak tunjuk bahawa ahlul kitab ini, bila Allah dah sebut walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ya, walan tarda, tidak akan sekali-kali mereka itu redha dengan kamu. Jadi maknanya sejauh mana mereka patuh kepada Rasulullah SAW pun, dalam hati orang-orang Yahudi ini tetap ada sekelumit dendam, sekelumit perasaan tak puas hati dan sebagainya, sehingga kan apabila mereka digoda oleh kaum kerabat mereka daripada Bani Nadir dan Bani Qainuqa, maka mereka pun berpaling tadah. Berapa kali tuan-tuan? Banyak kali mereka tu digoda oleh kaum mereka tadi. Banyak kali. Kali pertama mereka kata, minta maaf, kami tak akan sertai kamu. Kata Bani Nadir, Bani Quraizah ni tadi, ya. Kami tak akan sertai kamu sebab kami tak ada masalah dengan Muhammad. Muhammad baik dengan kami pun baik dengan Muhammad, ya. Jadi tuan-tuan, begitulah keadaannya. Tak terima. Tapi apabila dia tengok tentera-tentera Ahzab ini 10,000 orang datang begitu ramai, dia pun mula goyah, mula berpaling tadah. Jadi cara dia nak bantu perang Khandaq itu mudah saja. Bekalkan makanan. Tak payah bekalkan tentera senjata, tak payah. Bekalkan makanan. Jadi mereka pun menghalau binatang-binatang ternak mereka ini ke tengah padang pasir, tinggal. Lalu orang-orang tentera-tentera Ahzab ini tadi pun pergi tangkap, bawa balik. Sampai ke tahap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersangka baik dengan mereka, tak terfikir Bani Quraizah ini hendak mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Rasulullah SAW ikhlas dengan mereka. Mereka pula sebenarnya telah berpaling tadah. Apa yang Rasulullah SAW dapat kesan ialah macam mana 10,000 orang tentera, ya, 10,000 orang tentera datang dari jauh, dari luar, bukan dari kawasan Madinah itu, boleh bertahan, ya, sumber makanan. Nak tahu juga kan. Di situlah bocornya pengkhianatan Bani Quraizah ini melalui menghantar binatang-binatang ternak ini ke tengah padang pasir, lalu dikutip oleh tentera-tentera Ahzab ini tadi, ya. Bocorlah rahsia dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebab-sebab untuk perkara ini dibocorkan. Jadi ini juga menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berfikir, menggunakan daya fikir untuk apa? Untuk melihat kesan-kesan ataupun perkembangan di sekeliling. Jadi kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengharapkan wahyu semata-mata, seperti mana kita dok faham sikit-sikit wahyu turun, Jibril turun dan sebagainya. Tidak, rupa-rupanya tuan-tuan, satu benda yang kita terlupa bahawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan dia tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu kepadanya. Wahyu juga berbentuk
ilham, berbentuk kefahaman yang Allah Taala campakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu bila Nabi melihat sekeliling, mengamati sekeliling, itu juga wahyu sebenarnya. Itu konsep wahyu tu, ya. Jadi secara tak langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk melihat perkembangan sekeliling. Bukannya melihat dengan tak ada maknanya, kan? Bukan begitu. Semua benda ni ada maknanya. Jadi kalau kita gagal melihat sekeliling kita dan memberikan ataupun kita kata apa, hipotesis lah, kan, hipotesisnya bermakna kita gagal dalam mengesan perubahan ini. Jadi perkembangan dunia sekarang ini memerlukan kita memerhati, kemudian membuat hipotesis, membuat kita kata apa, jangkaan dan sebagainya, lalu bertindaklah. Ini yang Rasulullah SAW tunjuk kepada kita. Jadi kalau kita menganggap wahyu itu semata-mata melalui Jibril alaihissalam beritahu Nabi SAW, silap kita. Sebabnya tindak tanduk Rasulullah SAW itu apa pun adalah wahyu. Jadi perintah wahyu jugalah sebenarnya menuntut Nabi SAW supaya memerhati persekitaran. Ya, banyak benda sebenarnya, banyak benda. Contohlah dalam perkembangan ekonomi sekarang, ya, kita ambil sikit perkembangan ekonomi sekarang ni. Ekonomi tak akan pulih seperti dulu. Maknanya kita kena cari jalan untuk, ya, survive dalam situasi selepas COVID ini. Setelah 2 tahun dilanda dengan lockdown dan sebagainya seluruh dunia, bukan Malaysia saja, seluruh dunia dilanda dengan lockdown ini. Walaupun ada negara yang tak buat lockdown, ya, tapi oleh kerana negara lain sekeliling dia lockdown juga, kan. Maknanya ekonomi dah terkesan. Apakah kita nak menyerah kepada keadaan biarlah ekonomi itu nanti akan bangkit jugalah nantinya? Tuan-tuan, tidak begitu. Sebab itulah, ya, Sri Lanka sekarang ni, Sri Lanka dilanda dengan kosong, tak ada langsung dalam tabung, tuan-tuan, kosong. Akhirnya menadahlah kepada IMF contohnya. Jadi kita pada hari ini, peranan kita sebagai rakyat, sebagai pemimpin dan sebagainya, semua ada peranan. Jangan biarkan ekonomi kita sampai ke tahap itu. Jadi kena usaha. Jadi kalau dulu, tuan-tuan, kita duduk dalam kerangka konvensional begitu, kita gagallah untuk melihat kepada kerangka terkini. Mesti kita kena lihat pada kerangka terkini. Ini juga yang diajar oleh surah Yusuf kepada kita. Ya, dia akan melalui, dia tak akan sama. Jadi tujuh yang Nabi Yusuf alaihissalam takdir mimpi itu sendiri pun satu perkara yang kita kena faham juga, bahawa mimpi itu sebenarnya satu gambaran kepada situasi bagaimana manusia melihat future, bagaimana manusia melihat akan datang. Ini semua ada dalam tindak tanduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tak semestinya mimpi ini, itu zaman dahulu kala mimpi je. Kalaulah mimpi itu dianggap sebagai zaman dahulu kala, tuan-tuan, Al-Quran tak ceritalah benda yang tidak akan berlangsung ongoing begitu. Jadi yang Quran cerita tu, tuan-tuan, bukan sebarangan. Mimpi tak semestinya mimpi tidur sahaja. Mimpi ni juga mungkin daripada satu, kita kata apa, inilah, mana melihat kepada masa depan. Mana melihat kepada masa depan, macam mana keadaan persekitaran kita ni, kan. Manusia, pengajaran daripada surah Yusuf juga menunjukkan kepada kita, manusia ni selalunya time mewah tu tak ingat nak menyimpan, tuan-tuan. Tak ingat nak menyimpan. Dah mewah tu mewah lah. Belanja, kaya, kan. Sedangkan ekonomi dunia ini seperti mana yang surah Yusuf dah sebut, 7, tuan-tuan. Circle itu akan berlaku. Tak akan berlangsung juga. Jadi sebab itulah daya penakkulan. Saya duk simpan perkataan ini, ya. Daya penakkulan ini perlu ada dalam hidup setiap orang mukmin untuk mereka survive dengan selamatnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah gali parit, ya. Tak adalah Nabi duk berserah, tunggu je lah apa yang akan berlaku. Tak, Nabi tetap berfikir apa sebenarnya yang berlaku, ya. Apa sebenarnya berlaku? Siasat punya siasat, terbocor rahsia bahawa Bani Quraizah telah berpaling tadah. Namun Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan apa-apa
terhadap Bani Quraizah ni. Nabi tak sentuh. Sebab itulah bila Nabi pusing belakang nak balik ke Madinah, Nabi lalu je kampung Bani Quraizah. Dan yang menariknya tuan-tuan, Allah Ta'ala takdirkan Bani Quraizah ini sudah tak boleh simpan dia punya gejolak jiwa dia. Tak boleh simpan dah. Dia dah mula memperli-perli, menunjukkan air muka yang tidak senang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun nak buktikan bahawa Islam ni berperang ataupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berperang bukan kerana dia nak berperang, sebaliknya kerana perintah Allah semata-mata, maka Nabi tak sentuh pun. Sampai di Madinah, ketika Nabi dah nak mandi, nak buka baju besi dia, Jibril pun datang. Ya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan satu hadis berkenaan dengan peristiwa Jibril datang ni tadi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-khandaqi wa wada'a as-salaha wa ghatasala atahu Jibril alaihi salam faqala qad wada'ta as-salah qad wada'ta as-silah wallahi ma wada'nahu fakhruj ilaihim qala fa ila aina qala ha huna wa asyara ila Bani Quraizah fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Hadis sahih riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Katanya apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Khandaq, setelah baginda meletakkan senjata dan mandi, makna mandi, dah buka baju besi semua sekali, Nabi mandi. Malaikat Jibril alaihissalam datang menemui baginda sambil berkata, apakah kamu hendak meletakkan senjata? Makna nak relax dah ke? Demi Allah, kami tidak akan meletakkannya. Dengan kata lain, kami belum lagi dipanggil pulang dari medan Khandaq pada hari itu. Ya. Keluarlah kamu untuk memerangi mereka, kata Jibril AS. Lalu baginda pun bertanya, ke mana? Keluar ke mana? Jibril menjawab, ke sana. Ditunjuk ke sana. Dan Jibril memberi isyarat untuk pergi memerangi Bani Quraizah. Maka Nabi SAW pun segera berangkat untuk menyerbu mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan disyarahkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya. Selain daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam suratul Ahzab, ayat 6. Kita dah baca ayat ni, tuan-tuan. Ayat ini turun dalam surah Al-Ahzab. Jadi suratul Ahzab ini dia bukan diturunkan serentak dalam perang Ahzab itu saja, bahkan diturunkan juga semasa dan selepas peperangan Bani Quraizah. Ya. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitabi min siyasihim wa qazafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab itu, iaitu Bani Quraizah, yang membantu golongan-golongan bersekutu, ya, pasukan Ahzab daripada benteng-benteng mereka, dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebahagian mereka kamu bunuh dan sebahagian lagi kamu tawan. Jadi tuan-tuan, sebenarnya orang-orang Bani Quraizah itu, mereka dah takut apabila pasukan Ahzab hancur, ya, mereka sebenarnya dah takut dan mereka tahu bahawa mereka akan dibalas perbuatan mereka ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menyebut bahawa ketika pasukan golongan-golongan bersekutu tiba di Madinah, iaitu semasa mereka tiba di seberang parit itu dan mereka turun bermarkas di dekatnya, maka orang-orang Bani Quraizah merosakkan perjanjian mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perjanjian perdamaian. Dan peristiwa ini terjadi melalui duta golongan-golongan yang bersekutu, antaranya Huyai ibnu Akhtab An-Nadri laknatullah alaih. Siapa Huyai? Huyai ini bapa mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudiannya. Tapi dia tak sempat tengok Nabi jadi menantu dia. Ya. Dia mati tak lama selepas daripada perang Khaybar itu.
Dia memasuki benteng Bani Quraizah dan terus-menerus memujuk pemimpin mereka, iaitu Ka'ab ibnu Asad, untuk bergabung dengan golongan bersekutu. Jadi semasa tentera bersekutu, tentera Ahzab datang tadi, mereka tunjuk, jadi Huyai bin Akhtab ni lah yang datang menjadi racun ataupun menjadi duri dalam daging kepada kaum Bani Quraizah ni tadi. Pada akhirnya mereka mahu merosakkan perjanjian gencatan senjata mereka dengan kaum muslimin, dan di antara ucapan yang dikatakan oleh Huyai ibnu Akhtab ketika memujuk Ka'ab bin Asad, ya, dua-duanya Yahudi, seperti mana yang disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, celakalah kamu, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa kejayaan masa. Aku datang kepadamu dengan membawa kaum Quraisy bersama-sama dengan tentera Habsyah, kabilah Ghatfan, ya, kabilah Ghatfan itu ialah Arab Ghassan. Arab Ghassan ini yang berada di utara semenanjung tanah Arab, dan dia dah menjadi seakan-akan pintu masuk kepada pengaruh Rom ke dalam semenanjung tanah Arab ni tadi, ya, dan para pengikutnya. Jadi maknanya dia macam bahasa bercakap ni, bodohnya kamu ni, aku dah bawa seramai itu, bukan dari Quraisy saja, dari Ghatfan lagi. Bila sebut Ghatfan ini, pada masa itu masing-masing kagum lah, kan? Kagum sebab apa? Sebab mereka ini kiranya anak didik Rom, kan? Jadi bila sebut orang Ghatfan, maka semua pun pakai, oh hebat, oh, kan? Jadi kamu tak terasa lagi nak ikut mereka menentang Muhammad, masih lagi nak setia dengan perjanjian dengan Muhammad, dan mereka masih berpusat ataupun bermarkas di sini sebelum mereka membinasakan Muhammad dan para sahabatnya. Jadi tuan-tuan, perkara ini dia datang secara senyap-senyap, walhal mereka tak perasan di luar daripada Jabal Sila itu telah terentang satu parit yang telah dibina oleh Rasulullah SAW dan juga umat Islam. Maka pada masa itu Ka'ab pun goyahlah hatinya dan menjawab, tidak, demi Allah, bahkan engkau datang kepadaku dengan membawa kehinaan masa, ya. Celakalah engkau wahai Huyai, sesungguhnya engkau membawa kesialan. Ini dialog mereka awal sebelum mereka tengok tentera Ahzab ni betul-betul ramai. Maknanya jadi okey, Huyai kata kalau tak percaya, tak lama lagi mereka akan sampai. Walhal Huyai tak perasan Nabi telah membina, merentang parit tadi tu. Okeylah, lalu datang tuan-tuan. Bila datang tentera-tentera Ahzab ni tadi, sekali lagi Huyai pun datang. Huyai bin Akhtab ni jauh tu, dari Khaybar ke Madinah 200 km. Tapi Huyai ni sanggup tu menyelinap dari Khaybar masuk ke Madinah senyap-senyap melalui Jabal Sila. Jabal Sila ni kiranya sempadan antara tanah haram dengan tanah halal Madinah di arah tenggara, kan? Jadi dia datang. Bila datang, kali ni tentera musuh dah nampak dah mula tiba dah yang dijanjikan 10,000 orang ni tadi. Barulah pada masa ini Bani Quraizah pun yakin bahawasanya apa yang dikatakan oleh Huyai itu betul, dan mereka tak fikir 10 meter lebar parit yang digali oleh Rasulullah SAW dan juga umat Islam itu tak mampu diseberangi walau seorang tentera sekalipun, ya. Pada masa itu Nabi SAW memberikan syarat parit yang nak digali ni supaya kuda yang paling tangkas melompat tak lepas, dan kalau jatuh ke dalam parit itu tak boleh naik. Galilah. Itu yang dihitung balik oleh umat Islam terkemudian, bahawa parit itu lebarnya sekian-sekian ditransfer ke dalam ukuran sekarang ni 10 meter lebar, tuan-tuan. 10 meter lebar. Jadi 10,000 tentera seorang pun tak mampu nak melompat ke arah parit tadi, kan? Tak mampu. Memanglah 10 meter, siapa berani, kan, tuan-tuan? Melainkan kalau dia ada jentera macam kereta kebal yang boleh jadi jambatan ke apa ke, itu lain ceritalah, tuan-tuan. Pada masa itu cukup dah, tak boleh nak melompat dah. Namun orang-orang Bani Quraizah ni tadi, pertemuan demi pertemuan dengan Huyai, terpengaruh jugalah. Itu yang dia akhirnya
menerima, tapi mereka tak jangka langsung bahawasanya tentera-tentera Ahzab ni tak mampu untuk melintasi parit tersebut, ya. Setelah Bani Quraizah merosakkan perjanjiannya dan berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, hati Nabi Muhammad SAW sangat resah dan sangat mengkhawatirkan keselamatan kaum muslimin. Bila berita ni sampai, seperti yang saya ceritakan awal tadi, setelah hampir sebulan pengepungan berlaku, barulah berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sudah pasti resah memikirkan umat Islam di Madinah yang bila-bila masa saja boleh disabotaj oleh Bani Quraizah ni tadi, ya. Sedangkan 3,000 tentera sedang menghadap ke arah luar Madinah, belakangnya di dalam Madinah entah-entah mendapat kacau daripada Bani Quraizah. Siapa tak risau? Jadi Nabi SAW pun menunjukkan kerisauan itu. Tetapi setelah Allah Subhanahu Wa Taala menolong Rasulnya dan mengalahkan musuh-musuhnya serta mengembalikan mereka dalam keadaan kecewa dan merugi, maka baginda kembali ke Madinah dalam keadaan menang dan beroleh dukungan. Kemudian orang-orang mulai meletakkan senjatanya. Ketika Rasulullah SAW, ni saya terjemah daripada tafsir Ibn Katsir ini, ataupun transfer daripada tafsir Ibn Katsir, cerita ringkasnya. Ketika Rasulullah SAW sedang mandi, membersihkan dirinya dari kotoran akibat ataupun kesan-kesan daripada peperangan itu di rumah Ummu Salamah, tiba-tiba ketika Nabi balik ke Madinah setelah hampir 2 bulan berada di Khandaq, Nabi balik ke Madinah, kebetulan giliran Ummu Salamah. Jadi ketika Nabi SAW mandi di rumah Ummu Salamah, tiba-tiba Jibril AS menampakkan dirinya dengan memakai serban dari kain sutra tebal. Sebab serban-serban ini antara fungsi dalam peperangan ialah untuk mempertahankan kepala, macam helmet jugalah, kan. Jadi kain sutra ni tadi, dia adalah kain yang kuat, yang kukuh sebenarnya. Jadi sebab itulah baju kalis peluru ke apa ke sebenarnya adalah merupakan unsur dalam itu ialah kain sutra, tuan-tuan. Baju kalis peluru. Jadi itu yang Jibril AS menampilkan dirinya seperti mana manusia, tentera manusia, memakai serban yang tebal daripada kain sutra yang tebal, dengan mengenderai haiwan seperti bagal dan berpelanakan kain permaidani yang juga dibuat daripada sutra. Jadi sutra tadi itu haram dipakai oleh lelaki sebagai pakaian biasa kerana ia merupakan satu perhiasan yang boleh kiranya kontra dengan sifat kelelakian, kan. Sebab sutra ni kalau sehelai itu lembut, tapi kalau sudah dilipat dimampatkan, dia sampai boleh jadi baju kalis peluru. Itulah sutra. Jadi Jibril memakai kain sutra ini semuanya untuk senjata, sebagainya untuk pertahanan diri. Jangan pula tuan-tuan kata, kenapa sutra diharamkan, tapi bila Jibril datang dalam bentuk memakai serban sutra dan juga pelapik kuda tadi pun daripada sutra. Itu kita kena faham kenapa sutra tadi diharamkan, ya. Dan kenapa pula sutra tadi dibenarkan diguna. Guna untuk apa? Guna bukan untuk perhiasan, tapi guna untuk pertahanan diri ataupun sebagai senjata. Lalu berkatalah Jibril AS seperti hadis yang disebutkan tadi, dan kemudian Jibril berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepadamu agar bangkit menuju ke tempat orang-orang Bani Quraizah. Dan menurut riwayat yang lain, Jibril AS berkata kepada Nabi SAW, aku memaklumkan kamu sebagai orang yang habis perang, tetapi apakah engkau sekarang telah meletakkan senjatamu? Jadi kata-kata Jibril ini sendiri pun sudah memberikan gambaran bahawa kita ini umat Islam tidak akan bebas, tidak akan lekang daripada gangguan-gangguan musuh, baik musuh dari bentuk fizikal ataupun bentuk spiritual, bentuk pemikiran dan sebagainya, tak akan bebas. Sebab itulah kita ni sentiasa ada agenda ibadah. Dan agenda ibadah itu juga agenda tarbiyah sebenarnya. Habis saja ibadah puasa, ni dah masuk bulan haji. Bulan-bulan Syawal ni, bulan-bulan haji ni bermula daripada 1 Syawal, ya tuan-tuan, sampailah kepada 10 Zulhijjah. Ini pun satu proses ibadah juga. Di samping ataupun bersama-sama dengan ibadah haji adalah ibadah korban. Kan? Kita ni tak akan sudah daripada ujian, gangguan,
maka Allah Ta'ala berikan tarbiyah kepada kita. Jadi tarbiyah kita ialah korban untuk umum ni sekarang ni. Dah beli ke haiwan korban? Dah beli ke belum? Tuan-tuan, ini korban-korban ni jangan anggap kecil, tuan-tuan, ya. Jangan nampak kecil korban ini tadi. Sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan orang yang mengerjakan haji, sahabat-sahabat yang mengerjakan haji secara ifrat. Tak benar kan? Kerana apa? Kerana tak ada haiwan korban. Nabi suruh mereka ni masuk ke Mekah, buat umrah dulu, selesai umrah tahallul, pergi cari binatang korban. Jadi jadilah mereka ini sebagai haji secara tamattu'. Itulah bermulanya haji secara tamattu' yang pertama kali dalam sejarah dunia ni tadi, iaitu pada haji tahun 10 Hijrah tadi tu, ya. Jadi kita yang tak boleh pergi haji tahun ni, tuan-tuan, ibadah korban bagaimana? Dah bersedia ke belum? Ke nak fikir bila dah tiba pada bulan Zulhijjah barulah nak fikir cari lembu, cari kambing? Kalau itu dah lewat lah, tuan-tuan, ya. Dah lewat dah. Jadi sebab itu kita kena bersedia dari sekarang, ya. Bersedia, dah mula kena cari dah, ya. Baik. Jadi apabila Jibril beritahu begitu, bermakna hidup kita ni lepas satu masalah akan ada satu masalah lagi. Lepas satu musuh akan ada satu musuh lagi. Tapi jangan risau, kan? Allah Ta'ala memberikan tarbiyah kepada kita melalui ibadah-ibadah ni tadi. Kita baru selesai ibadah puasa, baru selesai satu agenda tarbiyah, dan kita akan masuk lagi kepada ibadah yang berikutnya. Rasulullah SAW menjawab, ya. Jibril berkata, kami para malaikat belum disuruh meletakkan senjata, maka bangkitlah kamu untuk menyerang mereka, iaitu Bani Quraizah, ya. Maka pada saat itu juga Rasulullah SAW bangkit dengan memerintahkan kaum muslimin untuk bergerak menuju ke tempat Bani Quraizah, dan tempat orang-orang Bani Quraizah terletak beberapa mil dari kota Madinah. Beberapa mil tu ukuran sekarang ini, Khandaq ke Masjid Nabawi itu lebih kurang 6 ke 7 kilometer. Itulah dia jaraknya, beberapa mil, dikira mil kan, mil tu miles lah kot, kan. Jadi, dan hal itu terjadi sesudah solat zuhur. Jadi bila Nabi solat zuhur di Masjid Nabawi, Nabi pun terus memerintahkan umat Islam supaya bergerak menuju ke perkampungan Bani Quraizah. Bayangkan ini berlaku pada bulan apa ni? Pada bulan Zulqa'dah, ya. Pada pertengahan bulan Zulqa'dah. Jadi tuan-tuan, penggalian parit bermula dari pertengahan Syaban. Lepas tu siap pertengahan Ramadan. Lepas tu mula berkawal. Musuh datang awal Syawal, tuan-tuan. Awal Syawal musuh datang, ya. Jadi awal Syawal musuh datang, bertahanlah umat Islam sampailah kepada bulan Zulqa'dah, dan bila selesai katalah 44 hari. Katalah kita ambil angka 44 hari peperangan peperangan Khandaq itu. Maknanya Nabi balik ke Madinah ini 15 Zulqa'dah, kan. Tapi balik sempat 1 hari je. Terus kena datang semula ke Bani Quraizah. Walhal Bani Quraizah dengan Khandaq itu tempatnya, itulah tempat yang sama. Apa yang Allah Ta'ala nak tunjuk kat sini? Nak tunjuk kat sini bahawa Nabi SAW ni bukannya kaki perang, tidak. Tapi berperang kerana perintah Allah. Jadi perintah Allah belum lagi sampai ataupun diturunkan ketika perang Khandaq itu tamat. Maka Nabi pun baliklah ke Madinah. Tapi rupa-rupanya Allah Ta'ala telah memerintahkan menyerang Bani Quraizah sebaik sahaja Nabi SAW sampai ke Madinah. Jadi maknanya dalam masa 24 jamnya sampai, terus kena pergi balik, ya. Baik, apa hadisnya? Hadisnya Anin Nafi' ibni Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm al-ahzabi la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizah فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. Daripada Nafi',
daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda ketika perang Ahzab tamat, ya, maknanya setelah perang Ahzab tamat, janganlah seseorang melaksanakan solat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Dan setelah berangkat, sebahagian daripada pasukan melaksanakan solat asar di perjalanan, sementara sebahagian yang lain berkata, kami tidak akan solat kecuali telah sampai di perkampungan itu. Sebahagian yang lain beralasan, justru kita hendaklah solat kerana maksud baginda bukan seperti itu. Setelah kejadian itu diberitahukan kepada Nabi SAW, baginda tidak menyalahkan satu pihak pun. Ini satu peristiwa yang cukup masyhur, ya. Bila Nabi SAW memerintahkan supaya para sahabat ini tadi jangan sekali-kali bersolat melainkan di perkampungan Bani Quraizah, kata Nabi SAW, kan. Jadi ada dua golongan sahabat. Satu golongan yang ambil kata-kata Nabi tadi itu exactly seperti itu. Maka mereka pun dah masuk asar, bertolak lepas Zuhur, tuan-tuan. Bertolak lepas Zuhur, nak sampai di perkampungan Bani Quraizah, sudah pasti asar lambat. Maka satu golongan ini, mereka mengambil exactly word by word daripada mulut Nabi SAW. Dah Nabi kata jangan sembahyang melainkan di perkampungan Bani Quraizah, maka mereka pun lambat solat asar pun tak apa, yang penting Nabi suruh sembahyang dekat situ. Itu satu golongan. Satu golongan lagi, mereka mentafsir kata-kata Nabi tu. Bukanlah Nabi suruh sembahyang di kampung Bani Quraizah tu sangat. Kata-kata Nabi tadi bermaksud percepatkan langkah kita biar sampai cepat di perkampungan Bani Quraizah. Jadi mereka pun berhenti solat dulu. Solat asar siap-siap. Nak tanya, solat tu solat qasar ke solat sempurna, tuan-tuan? Solat qasar ke solat sempurna? Kan? Solat tu solat tamam lah, solat sempurna, makna 4 rakaat. Sebab apa? Bukankah itu musafir, tuan-tuan? Bani Quraizah ke Madinah tu 6 km je, tuan-tuan. Sini ke Puchong tu je, tuan-tuan. Ya? Jadi sebab itulah tidak ada jamak dan tidak ada qasar, tuan-tuan. Ya? Dalam daerah yang sama lagi. Jadi berhentilah sembahyang. Sampai di perkampungan Bani Quraizah, yang berhenti sembahyang ini sudah pasti lewat sedikit daripada orang yang terus pergi sana. Tapi orang yang terus pergi sana sudah pasti sembahyangnya lewat sedikit daripada orang yang sembahyang pada awal waktu. Bahkan mereka sembahyang dalam keadaan matahari sudah senja bahkan. Jadi berbahaslah dua golongan ini, ya. Berbahas dua golongan ini. Ya Rasulullah, mereka berhenti sembahyang dulu di tengah jalan. Yang ini pula, ya Rasulullah, kami tak sanggup sembahyang lewat, kan? Mana satu betul? Nabi SAW tidak mengiyakan dan tidak menidakkan mana-mana dua golongan ni tadi, kan? Jadi tuan-tuan, rupa-rupanya dari situlah lahirnya golongan yang duduk berdebat, duduk bergaduh sampai hari ini. Golongan yang exactly mengambil hadis itu word by word, dan golongan yang cuba melihat maksud di sebalik hadis tu tadi. Gitu, kan? Jadi sebab itulah lahirnya golongan yang Nabi tak buat, tak boleh buat. Kan? Nabi tak buat, tak boleh buat. Contoh, lepas solat, sat lagi. Kan? Lepas solat isyak, sat lagi. Nabi tak buat ni. Berwirid beramai-ramai bersama-sama ni tadi, maka tak boleh buat. Baik, betul, Nabi tak buat beramai-ramai berzikir berwirid ni, betul, Nabi tak buat gitu, kan? Tapi Nabi meninggalkan kepada kita sekurang-kurangnya 10 zikir dan wirid selepas solat, tuan-tuan. Selepas solat ni, ya, 10 sekurang-kurangnya. Bermula daripada istighfarnya, kemudian tasbihnya, tahlilnya pula, tahlil la ilallah wahdahu la syarikalah. Ada 10 aturan sekurang-kurangnya. Kenapa yang kita ni, ya, melainkan tuan-tuan ada masalah yang perlu diselesaikan segera, terpaksa terus bergerak segera, seperti contoh saya lepas ni pun terpaksa bergerak segera, ada kematian, kan? Jadi
kenapa kita tak boleh nak berkompromi di situ? Yang nak baca beramai-ramai, bacalah beramai-ramai. Saya pula tak nak baca beramai-ramai, nak bersendirian, tapi saya tetap baca, kan? Jadi nak gaduh pasal apa? Ini kadang-kadang yang saya duk perhati, kita ni tak boleh tak bergaduh, kan? Jadi sebab itu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tunjuk nak action tu seperti aku tak nak ikut dia orang ni. Dia orang ni buat benda yang Nabi tak buat. Jadi tuan-tuan, saya nak tangguhkan kuliah ni setakat ni sebab ada hal, ya. Inilah masalahnya apabila kita salah menyalah di antara satu sama lain akibat daripada dua golongan yang satu mentafsir, satu lagi tidak mentafsir, kan? Sedangkan di hadapan Rasulullah SAW sendiri telah berlaku dua golongan ini ketika Nabi masih hidup, dan apa Nabi buat? Nabi tidak menyalahkan satu dan sama lain. Nabi diam je. Maknanya kedua-dua cara kamu diterima asalkan tidak lari daripada kitabullahi wa sunnatan nabihi, ya. Okey, insya-Allah kita sambung bicara pasal Bani Quraizah ini dalam pertemuan akan datang. Untuk malam ini sekadar ini saja, dan marilah kita menangguhkannya dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim.